dah setengah jam. Baru 58 orang. Awak ada 78 orang maksudnya lagi 20 orang di mana? Kan? Okey. Kita buka kelas kita hari ni dengan umum kita Al-Fatihah. Okey. Siapa nak baca doa ni? Abdul Hanif. Boleh tak tolong baca doa? Abdul Hanif. Ya Allah, surah. Ya, Zara. Okey. Mana muka kamu? Tak kenal lagi ni. Kira-kira. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amin. Okey, terima kasih. Okey, ni dah lambat selalu 15 minit je Ustazah tunggu. Ni sampai setengah jam Ustazah tengok jadi bila lah dah cukup ni kan. Okey, so hari ni Ustazah nak sambung untuk kita punya yang lepas. Dah submit belum yang Ustazah suruh tu? Ustazah tak sempat simak lagi. Tapi minta maaf lah, ada sebahagian yang WhatsApp Ustazah tak sempat nak jawab. Memang Ustazah punya jadual sangat pack minggu ni kan, sebabnya nak kena siapkan soalan exam semua kita minggu depan untuk adik-adik SEM 1. Kamu punya kita minggu ke 8 ni insyaAllah nanti kita buat online. Ustazah tengah berusaha ni nak menyiapkan soalan kamu juga ni kan. Objektif satu kali midterm 25 markah. Ustazah buat kira 25 markah tu Ustazah kira 50 soalan kira satu soalan setengah markah. Kita akan buat online lah. So kamu akan ada 2 kali. So minggu depan minggu ke-8 sekali. So kita mungkin buat minggu ke-11 kot macam tu sekali ke ke-12 ke macam tu lah. Nanti Ustazah ceritakan part mana yang kita nak kena masuk periksa untuk first imtihan dengan second imtihan lah. Okay, so hari ni kita nak sambung belajar tentang turuk yang ke-6. Sebelum kita sambung, hari ni Ustazah nak ajar turuk ke-6 habiskan. Lepas tu dah masuk turuk al-mawdu'. Sebabnya hadis kamu yang kedua tak boleh nak buat sebabnya Ustazah tak ajar lagi turuk al-mawdu' kan. Aku tu nak ajar tapi tak tahulah sempat ke tak ni. Okay, so baru nak record. Okay, so kita tengok pada skrin yang Ustazah share ni. Okay, kita sambung. Okay, takhrij. Sekejap. Okay, so ni takhrij anit tariqil hasub al-ali. Okay, hasub al-ali okay. Okay, yang ni Ustazah dah ceritakan mazaya hasib al-ali ni kan. Maksudnya dia nak ceritakan al-maqsudu biha kan. Dia kata hasib al-ali ni dia mempunyai kelebihan di dalam menyimpan maklumat yang sangat besar kan, komputer. Lepas tu dia kata dan kecepatannya yang untuk dicapai. Maksudnya yang ni Ustazah ulang secara laju lah. Kan, maksudnya menggunakan komputer ni memang sangat cepat kan. Sebab sampai kan ada kawan kamu dia jumpa dekat hadis dia dekat website tapi dekat kita tak jumpa lagi. Ada yang mesej Ustazah dah jumpa dah dekat sini, dekat kita tak jumpa lagi. Tapi hakikatnya kita bukannya lah nak belajar yang komputer je, kita nak belajar yang kitab sekali. Sebab tu kalau tengok dalam yang assignment yang Ustazah bagi tu, dia mesti ada menggunakan kitab juga selain daripada menggunakan komputer lah. Kan, dia kata berbanding dengan maklumat tu kita boleh dapat dalam berapa second, berbanding kita mencari kitab sangat lama kan. Lepas tu dan yang mana guna komputer ni dia dah bagi tahu dah, ada bab, ada fihris, semua dia dah bagi tahu dah secara detail. Okey, so ada 2 aqsam al-hasib al-ali ni, ada 2. Qarsul Mudammash dengan syabakah internet. Ni salah lagi tak betul kan juga ni. Okey, Qarsul Mudammash ni CD kan. Syabakah internet ni adalah laman sesawang. Tetapi Qarsul Mudammash ni Maktabah Syamilah. Even Maktabah Syamilah sekarang ni pun dah ada yang web, cuma Ustazah tak biasa guna. Tu jadi macam Ustazah nak cerita kat kamu ni pun macam mana. Yang CD ni dulu Ustazah beli dulu, tapi tak boleh nak on sebab komputer Ustazah yang sekarang ni tak ada tempat CD. So kalau tidak boleh lah buat live ni kan. Ustazah ingat masa belajar dekat Jordan dulu belajar tu kita orang beli CD, dia jual satu CD kan. Dah lah, yelah masa belajar dulu internet pun terhad. Jadi beli CD balik rumah, pasang, cari hadis kan, cari kitab fiqh semua kan. Jadi masa tu beli juga kitab, tapi ada CD ni rasa macam tak bestnya sebabnya tak ada kitab kan.
Okey, so dan ini adalah internet website-website yang kamu boleh gunakan lah selain daripada Al-Maktabah Al-Islamiyah yang Islam Web tu. Kalau biasa Hasub Al-Ali ni susah jelas sebabnya dia ada pelajar degree SEM 6 dia orang akan buat hari ICT. Masa tu Ustazah akan suruh semua pelajar tahriz hadis pergi. Pergi suruh abang-abang awak ajar kamu macam mana cara nak tahriz hadis menggunakan internet. So dia orang kena balik dengan bawa hasil daripada pergi ICT day dari yang Sunnah anjurkan lah kan. So dia pun bawa Ustazah ni dia cakap kan ni hadis kita orang dia dah ajar dah guna website ni kan. So macam tapi tahun ni tak boleh lah awak kena belajar sendiri. Okay, so dia kata Qarsul Mudammaj, dia kata al-barnamij al-hasubiyah al-muta'alliqah bil ulum asy-syar'i wa sunnah an-nabawiyyah kathiratun wa muta'addidah. Kan? Dia kata barnamij hasubiyah ni dia banyaklah dia muta'alliqah berkait dengan ulum asy-syar'i wa sunnah an-nabawiyyah kathirah yang wa muta'addidah ni yang berbilang-bilang. Apa tu namanya, wala yumkin hasaruha huna, tetapi kita tak boleh nak capai semualah kan. Wa fi kulli yawm yakhruju barnamij, sehingga kini setiap hari masih keluar lagi program-program yang bimazaya jadidah kan, dengan teknologi yang maksudnya masih keluar lagi web-web yang baru kan. Apa tu yang mana setiap web tu dia menceritakan program dia yang tersendirilah. Okay, so macam even yang dulu Ustazah pakai Islam Web ni, mula dulu Ustazah pakai Doror.net, Ustazah belajar, dah pakai tu betul macam tiba-tiba belajar. Ustazah pergi hari ICT juga. Okay, student tolong ajar kan. Okay, Ustazah macam ni. So bila Ustazah dah belajar, Islam Web lagi mudah. Tengah-tengah Ustazah short-short pakai Islam Web ni, apa tu namanya, tiba-tiba dia tukar dia punya features dia. Terus Ustazah macam ni macam mana pula ni? Lama juga sampai masa ni nak study dia punya features dia yang baru dia ni. Lepas tu sekarang dah Islam balik lah. Okay, so takhrij an tariq Maktabah Asy-Syamilah. Yang ni Ustazah tak boleh nak demo dekat kamu secara online. Sebabnya dia menggunakan yang dalam buku ni dia menceritakan menggunakan CD. So Ustazah tak ada CD dia. Okay, Ustazah try buka website dia, tapi bila buka website dia berbeza dengan yang dia bagi ni lah. Yang dia bagi ni. Adakah pelajar-pelajar yang biasa guna Maktabah Syamilah? Ada biasa guna Maktabah Syamilah? Kami tahfiz Ustazah, tak buka kitab-kitab ni kan. Kami buka Quran hari-hari kan. Kamu kena pandai juga benda ni. Okay. So yang ni Ustazah sekadar cerita lah, sebabnya kalau dulu pun Ustazah tak ajar detail sangat. Sebabnya yang ni dia just nak bagi tahu je lah macam mana nak guna. Tapi kalau dalam periksa, soalan lebih kepada kamu boleh tengok soalan-soalan midterm Ustazah mungkin ada daripada latihan dalam buku kamu ni. Sebahagian soalan mungkin ada daripada buku kamu kan ada latihan kan belakang kan. Jawab tak? Confirm tak jawab. Jawab. Jawab tu bagus. Siapa jawab? Nurul Hanan. Nurul Hanan jawab. Tak sempat Ustazah, kita orang sibuk tahriz hadis je. Kan? So kalau tengok dekat buku kamu ni, ada soalan-soalan yang dia tanya kan. Contoh dia kata ma hiya tariqah al-mu'asarah fi at-takhrij, udhkur misalain. Kan yang ni, yang soalan ni lah, dia kata apakah jalan kaedah yang terkini di dalam mentahriz hadis? Sebutkan dua. Okay, so tapi kalau dalam soalan objektif saya tak tanyalah macam tu. Saya kata yang mana berikut merupakan kaedah mentahriz hadis menggunakan CD. Saya letaklah Maktabah Syamilah, Maktabah Islamiyah, Doror.net, Islam Web. So kamu kena tahulah Maktabah Syamilah ni guna CD. Maksudnya soalan mungkin macam tu. Nampak tak? Sebab bila objektif ni dia lebih detail lah kan. Lepas tu Ustazah mungkin tanya kalau yang kalau kita nak cari hadis ni, macam ada kalau guna hadis ni macam mana step dia, kan? Tapi kena create lah soalan tu, tengah fikir, baru orang tak belum terjemahkan ke kertas lagi lah. Okay, so kalau Maktabah Syamilah ni, okay, kalau kamu antum tengok ni, dia kata mula-mula pergi kat teropong ni. Kan? Maksudnya teropong ni apa? Kita nak mencari apa. Tapi yang ni tak payah kamu nak take serius lah, sebabnya selalunya soalan dia tak akan detail. Macam mana kaedah menggunakan Maktabah Syamilah? Tak ada untuk kamu, sebabnya bukan subjektif, objektif. Setakat ni untuk first imtihan saya plan untuk objektif lah. Kalau second imtihan tak tahulah.
Okey. So tapi yang ni dibagilah, seandainya kata kamu ada yang pernah guna Maktabah Syamilah, mungkin boleh share. So kat sini lah dia kata awak kena tulis hadis kat sini, lepas tu pergi dekat matan al-hadis. Mutun ni jamak kalau mutun ni jamak kepada matan. Kalau satu matan al-hadis, lepas tu ni ibahas lah. Tapi dia tak tulis ibahas, dia buat gambar teropong. Kan awak tulis kat sini, lepas tu ni, kan, lepas tu awak tekan al-majmu'ah kullaha ni, tekan. Saya nak semua kitab-kitab yang berkait dengan hadis tersebut. Awak tekan ni, nanti dia pun keluar lah. Jadi contoh kita nak cari ni kan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Okey, so yang ni dia kata masalul ladzi yadhkuru rabbahu. Okey, so dia kata type mana kalimah ni lah, kan. Yang ni cara dia lah. Nanti slide ni Ustazah akan upload dekat website juga, dekat KLMS. So antum boleh. Ya, sebab Ustazah tak nak buang masa ajar yang ni, Ustazah nak ajar turuk yang keempat ni. Okay, so kat sini, bila dia dah type tadi dekat tempat yang Ustazah suruh tadi tu, dia pun keluar lah. Kan? Dia pun keluar dekat sini hadis tu. Okay. Apa tu? Lepas tu dia keluar dekat sini. Kan? Dekat bawah ni. An-Nata'ij ada 9 kitab yang ada riwayat hadis ni. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Kan? Dia kata lepas tu dibagi Riyadhus Shalihin la syarah. Ni apa kitab-kitab ni semua juzuk berapa, safhah berapa, bab apa, kitab apa, semua dia bagi detail. Kan? Okey, lepas tu bila yang ni barulah apa tu namanya, yang ni kalau contoh, kalau kamu Ustazah kata menggunakan kutubus sittah, barulah awak pergi Sahih Bukhari, Fadlul Zikrullah Azza wa Jal. Okey, ni nombor berapa, ni safhah berapa dia bagi hadis, kan. Okey, so apa tu yang ni nanti kalau awak tengok dalam buku, lepas tu nanti dia akan dapat lah kitab dia. Okey, so yang ni Ustazah tak cerita panjang. Okey, lepas tu yang ni rupanya hadis ni ada dekat kitab Ad-Da'wat. Ni kitab daripada kitab hadis lain pula. Ni kitab Sahih Bukhari ni. Ni kitab Sahih Bukhari. Tak ni. Sahih Bukhari kat sini dia tulis. Lepas tu ni matan hadis dia dalam kitab Ad-Da'wat. Apa dia punya ni? Carilah. Tapi macam itulah. Tapi yang bahagian ni tak penting sangat, tapi Ustazah ajarlah. Okey, yang ni yang Ustazah cerita dekat kamu kan. Ni antara at-takhrij an tariq awan lain. Okey, tak apalah. Ni apa ni? Tak tahu. Okey, tapi yang ni dia nak sebut menggunakan syabakah internet lah ni. Takhrij an tariq syabakah al-net. Okey, yang pertama Al-Maktabah Al-Islamiyah. Yang ni yang kamu buat tu, yang Ustazah cerita, Islam Web. Lepas tu dia ada Doror As-Sunniyah, ni doror.net. Awak tulis dia doror.net. Lepas tu Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi. Jami' lil Hadis Nabawi ni apa ya dia punya bahasa Melayu dia. Jadi kita tengok. Lepas tu Al-Maktabah Asy-Syamilah. Yang ni ada Maktabah Syamilah yang menggunakan apa tu website. Tapi Ustazah memang Doror Sunnah ni Ustazah nak pakai dengan Islam Web. Yang lain ni Ustazah tak pernah pakai. Sebab dia memang banyak. Kalau awak pergi hari ICT tu, setiap bulan ni dia pakai buku-buku yang lain. Dulu masa Ustazah belajar, Ustazah pakai muhaddis.org. Itu Ustazah pandai juga muhaddis. Tapi lepas tu dia dah tukar features dia dan bila nak pakai kena bayar. Ustazah pun tak payahlah, tapi free je lah. Kan? So Ustazah tak ambil dah lah. So yang penting kamu hanya tahu nama contoh-contoh yang menggunakan syabakah al-internet ni. Kan? Kaedah ni awak boleh tahu satu pun sudah mencukupi. Tak perlu awak nak tahu banyak. Sebabnya bila kita tahu banyak, kadang-kadang tak guna pun. Tapi macam Ustazah, memang Ustazah dah untuk buat paper. Islam Web. Melainkan benda-benda yang Ustazah cari itu tidak ada dalam Islam Web, barulah Ustazah menggunakan doror.net. Selalu macam tu. Okey.
Ni Islam Web Ustazah dah ajarkan kan. Okey. Ni Islam Web. Okey. Ni Sonat Online. Oh, Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi ni Sonat Online. Ni pun famous juga. Cuma Ustazah tak biasalah nak menggunakannya. So antum boleh cubalah. Ni website yang diberi, awak boleh tengok dalam buku kamu ni. Sonat Online ni buku surah berapa Sonat Online surah berapa Sonat Online? Ni muka surat 161. Al-Mawqi' As-Salis Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi. Okey, muka surat 61. Ada kan gambar dia sama. Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi. Itu sonat www. Ni aku salin dia punya kat atas ni. http://www.sonatonline.com. Okey, muka surat 61. Okey, dekat atas tu nampak tak? Ini Sonat Online. Ni macam ni. Kan? Tapi sebab Ustazah tak biasa guna, jadi Ustazah nak cerita kat kamu pun dengar juga. Kan? Dan Ustazah hanya minta kamu satu je lah. Kalau udah boleh power tu dah okey dah. Yang ni Doror.net. Doror As-Sunniyah ni. As-Saniyah ni. Kan? Doror As-Saniyah ni Doror.net. Ada muka surat 160. Okey? Muka surat 160 kat buku kamu ni bahasa Melayu dia. Okey? Ad-Durari As-Saniyah. Okey, dapat. Doror.net maksudnya cuba awak cari. Awak try lah guna, awak explore lah. Kan? Okey, sekarang ni yang pentingnya Ustazah nak masuk dekat Mazaya Al-Barnamij Al-Hadisiyah dengan Muyub. Yang ni yang penting. Selalunya ni memang keluar soalan Ustazah study, soalan final exam. Memang every year boleh kata keluar. Kan? Apakah kelebihan kita mentahriz hadis menggunakan hasub dan juga kelemahan-kelemahan ni. Yang tu memang soalan famous. So untuk hasub ni kamu kena tahu secara kesimpulannya apa yang dimaksudkan dengan hasub. Lepas tu apakah itu Qarsul Mudammaj dengan syabakah al-internet, contoh dia apa? Setiap satu maksudnya kalau syabakah internet tu awak tahulah Doror.net, Sonat Online, Islam Web dengan Maktabah Syamilah. Kalau Qarsul Mudammaj, Maktabah Syamilah. Lepas tu mazaya dia dengan dia punya Muyub dia. Itu je, sikit je sebenarnya untuk syabakah internet ni. Sekejap, apa benda mesej ni? Check. Okey, muka surat. Okey, sekarang muka surat 162. Okey, tengok muka surat 162. Allah, hai. Kamu ni macam adik-adik SEM 1 juga. Muka surat 160, pensel mana pensel? Pensel. Baru Prof pensel. Kan adik-adik kamu tu, Ustazah mengajar tadi duduk depan, budak lelaki ni duduk depan. Lepas tu, Ustazah mengajar dia tengok je Ustazah. Saya kata, awak tak tulis ke? Tak. Kenapa awak tak tulis? Dia pun senyum kan Ustazah. Ya Allah, budak ni dalam kelas. Duduk depan ni boleh berangan lagi ni. Dia kata, subhanallah. Tulis. Dia pun baru ambil pensel tulis. Tak tulis apa Ustazah? Boleh pula tanya kita. Kita tengah terjemah apa baris? Apa lah baris? Kan? Okey, mazaya ni keistimewaan. Mazaya al-barnamij. Keistimewaan program hadisiyah. Keistimewaan program hadis di dalam menggunakan internet ataupun menggunakan komputer masa kini. Okey, dia kata yang pertama sur'atul ha'ilah fil bahas. Okey, sur'atul ha'ilah fil bahas wa ma yuwaffiruhu min waqtin wal juhdil kabirain. Okey. Mimma yuaddi kau nak pendek je. Pendek ke panjang? Kalau Ustazah dulu bagi sampai sini je. Tapi kalau bahasa Melayu ni boleh lah. Okey, as-sur'atul ha'ilah fil bahas wa ma yuwaffiruhu minal waqti wal juhdil kabirain. Sur'atul ha'ilah. Sur'ah ni apa? Cepat. Carian pantas. Menggunakan komputer ini adalah dikata satu carian pantas fil bahas di dalam pencarian yang mana menjimatkan banyak waktu dan juhdil kabirain dan tak perlukan usaha yang macam usaha yang besar lah. Betul tak? Senang tak guna website? Senang kan? Kalau guna kitab, ya Allah, Ustazah mesej ni, Ustazah saya tak jumpa. Semua mesej tak jumpa je cerita dia. Tapi guna web, saya jumpa Ustazah, saya jumpa. Kan? Sebabnya dia adalah capaian pantas. Kan? Yang mana dia kata mimma yuaddi bidurihi ila sur'atu fil ijazi wa tahsil. Yang mana dia akan mencepatkan kita untuk mendapat sesuatu hasil lah. Kan, pendapatan yang diperoleh itu juga cepat. Caranya mudah dan cepat. Kan, maksudnya menggunakan komputer ni adalah
apa tu namanya, antara yang paling cepat lah. Okey, tanawu nombor 2, tanawu asali. Okey, tanawu ni apa tu nawu ni jenis kan mempunyai jenis yang pelbagai. Istikhdamuhu bihaisu syamalat kullul asali as-sabiqah. Maksudnya setiap perisian ini mempunyai kaedah-kaedah yang tersendirilah. Maksudnya kalau ayat bahasa mudahnya lah, tanawu asali ni kepelbagaian yang digunakan oleh setiap perisian. Maksudnya macam contoh apa tu namanya, Islam Web, dia ada cara dia, kan. Lepas tu awak buka Sona online, ada cara dia. Darah.net ada cara dia, Maktabah Syamilah ada cara dia, kan. Tanawu asali, apa tu kepelbagaian metod di dalam penggunaannya, bihaisu syamalat kullul asali, yang mana setiap perisian itu ada caranya yang tersendiri. Okey. Al-isti'abah li kulli masadir as-sunnah an-nabawiyyah wa ghairiha. Kan? Mengandungi semua masadir as-sunnah an-nabawiyyah wa ghairiha, kan? Dalam website ni dia mengandungi semua sumber rujukan, kan? Kitab syuruh ada, kitab matan ada, kitab tafsir ada, kitab fiqh ada. Kita apa orang nak cari je dalam tu, kan? Semuanya kita pandai guna ataupun tidak pandai guna. Okey, dapat tak? Kalau tak dapat, angkat tangan ke? Kan? Okey, lepas tu siapa ni? Ilman ni asyik minum air. Ustazah tengok Ustazah tak minum air, padahal Ustazah minum baca. Kan? Lepas tu tawfir al-waqtul kabir. Tawfir ni menjimatkan waktu yang banyak. Alladhi kunna naqumu bihi fi kitabatil hadis 'ala al-waraq. Yang mana kalau daripada menggunakan komputer ni telah menjimatkan waktu kita yang banyak daripada kita menulis di atas kertas. Fi kitabatil hadis 'ala al-waraq. Okey, macam contoh, awak kena cari contoh kan, takhrij hadis ni sikit lah. Kalau macam kita orang kena buat, macam Ustazah kena buat paper. Kena contoh nak kaedah mentakhrij hadis kan, nak tulis satu-satu kan. Macam nak tarik satu hadatsana fulan, fulan. Kalau guna internet ni, cari, copy, paste. Kan, laju je, jimat. Dalam 1 minit dah siap dah. Okey, lepas tu macam Ustazah buat master dulu, Ustazah kena takhrij 40 hadis, kena huraikan dengan syarah semua, kan. Jadi setiap hadis tersebut Ustazah kena dengan sanad-sanadnya. Jadi banyaklah Ustazah nak dapat 40 hadis tu, nak type satu-satu. Jadi semua pakai internet je. Okey, dapat hadis tampal, paste kat kertas. Lepas tu baru huraian. Okay, so laju kan. So macam itulah tawfir al-waqtul kabir, menjimatkan waktu yang banyak berbanding kita apa tu menulis di atas kertas, kan. Dia kata wa hafiza an-nata'ij allati wasalna ilaiha bi kulli teknikiyat al-hadisiyat, dan kita boleh menyimpan apa saja yang kita jumpa itu, hasil carian yang kita dapat bi kulli apa tu teknik, mengikut macam-macam teknik yang kamu nak gunalah. Kalau pakai Microsoft Word, awak boleh simpan, apa tu awak boleh letak dekat Excel, kan, awak boleh letak dekat macam-macam tempat lah, kan, yang terkini lah, teknik-teknik terkini, kan. Kamu nak buat apa lagi, nak buat PowerPoint pun boleh, kan. Maksudnya semua boleh copy and paste saja. Taghyir al-khat wal lawn bisyakl allazi nurid mimma la yuwaffir 'ala al-waraq. Taghyir al-khat, kita boleh mengubah jenis tulisan, wal lawn dengan warna, bisyakl mengikut alladhi nurid, mengikut apa yang kita nak, mimma la yuwaffiru 'ala al-waraqah, yang mana tidak mampu ianya dibuat kalau atas kertas. Maksudnya macam mana? Kalau kamu atas kertas, kamu nak highlight sesuatu, kamu pakai pen, pakai highlighter lah. Kena pergi kedai, beli highlighter, highlight. Tapi kalau awak pakai komputer, awak tak payah beli highlighter pun tak apa. Awak just pilih kertas tu, select, lepas tu awak highlight sendiri, kan. Boleh yang ni warna hijau, yang ni warna biru, yang ni warna merah. Lepas tu awak boleh juga taghyir al-khat, boleh tu ubah font. Nak traditional Arabic ke, Times New Roman ke, apa ke boleh. Tetapi menggunakan mimma la yuwaffir 'ala al-waraqah, yang mana tidak mampu dibuat kalau kita menulis atas kertas. Satu jenis tulisan je lah, tulisan kamu je lah ada, kan. Bukan Arial, bukan Times New Roman pun bukan. Tulisan masing-masing lah, kan. Okay, faham tak? Cuba reaction sikit, faham ke tidak? Okey, bagus. Okey, Faris Fitri pun faham. Okey, nombor dalam sama nombor 5 je. Nombor 6 tak ada. Okey, nombor 6 tengok buku. Al-hukum 'ala al-hadis bis-suhulah.
okey, menghukum ke atas hadis dengan hukum hadis dengan suhul, dengan mudah. Okey, maksudnya kalau kamu perasan Ustazah suruh kamu cari dekat hadis dekat Islam Web kan, hadis-hadis kamu, dia terus bagi dekat kita apa tu namanya hukum hadis tersebut. Hadis ni sahih ke, dhaif ke, apa kan? Dia dah bagi dah martabat hadis. Dia kata bin nazar fi rijalihi atau bi naqli al-aqwal ala ahli al-qadami al-qadimi wal muhaddisin fihi. Dia kata dengan melihat kepada rijal-rijal, melihat kepada perawi-perawi pada sanad tersebut, atau bin naqli al-aqwal, ataupun kata-kata yang telah dinakalkan oleh para ulama yang dulu dan juga masa kini, kan? Maksudnya kan dalam hadis tu dia kata macam contoh hadis Imam Tirmizi kan, hazal hadis sahih. Betul tak? Dia dah bagi tahu dah. Sebab takhrij hadis kan Ustazah kata, bila kamu buat takhrij hadis, awak mesti kenalah sekali awak kena menakalkan hadis ini adalah hadis apa? Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu ke. So selagi awak tak boleh nak kategorikan hadis ini adalah hadis apa, takhrij kamu tak habis. Kan? So bila awak guna internet ni, dia dah bagi dah. Hadis ni ada apa ni? Hadis hasan sahih, hasan gharib. Kan? Semua dia dah bagi tahu dah. So dah tak payah pening-pening kepala nak fikir darjat hadis. Kan? Awak dah tahu dah. So dia dah bagi tahu. Dapat tak al-hukum ala al-hadis bisulah. Kita dapat tahu hukum hadis tersebut dengan mudah. Bin nazari fi rijalihi, dengan melihat kepada rijal-rijalnya. Tengok rijal ni macam mana, macam yang assignment yang Ustazah bagi tu. Kan kalau setiap perawi sikoh, maka hadis ni tidak sahih. Kan? Kalau tapi ada seorang perawi tu muttahim bil kadzib ataupun apa tu kasratul ghaflah, banyak sangat silap dalam hafal hadis, maka hadis ni jadi hadis dhaif. Kan? Dia tengok kat situ. Au binaqil aqwal ahli al-ilm, ataupun ahli ilmi dah cakap dah. Kan? Macam contoh Imam Tirmizi dah sebut hazal hadis apa dia benda-benda. Al-qadimi wal muhaddisin fihi, maksudnya ulama-ulama yang terdahulu dan masa kini lah yang cakap. Okey, nombor 7. Dia kata jama'a wa ta'lif ayat kitab fi ayil mawdu' fi waqtil qasir jiddan. Okey, yang mana dia kata kita boleh mengumpulkan kitab-kitab ini dalam apa-apa saja di dalam waktu qasir jiddan, menggunakan fi waqtil qasir, dengan waktu yang sangat pendek. Kan awak nak buka kitab syarah hadis ya Miqdad, nampak kat tangan? Ustazah ajar kan Islam Web ke lah. Kalau nak guna portal lain boleh ke? Boleh. Ustazah ajar satu je sebabnya awak nak guna portal lain boleh. Maksudnya dalam assignment kamu, kalau dulu student yang guna, dia tak guna web tau, dia guna application yang guna handphone. So bila dia orang present, nanti kan kamu kena record kan awak punya hadis tu, awak nak present ke Ustazah, hantar seorang-seorang kan video kan. So kalau kata okey untuk bahagian internet kan yang turut yang ketiga tu kamu cakap saya menggunakan aplikasi yang ada dalam handphone. Okey, so orang tak tambahlah aplikasi tu. Okey, cara dia macam ni. Okey, so paparan hadis saya keluar sini dan dia tulis hadis tersebut ada dekat kitab apa. Boleh je. Ataupun awak nak guna maktabah Syamilah, apa boleh, tak ada masalah pun. Yang ni Ustazah ajar satu turut lah. At least kamu belajarlah satu. Kalau yang mungkin ada yang malas nak explore, awak pakai je lah yang Ustazah ajar. Tapi kalau kamu ni memang explorers punya orang, buatlah. Tak ada masalah. Okey? Okey, yang nombor 7 tu. Okey, jama'a wa ta'lif kitab, dikata kita boleh mengumpulkan mana-mana kitab fi ayyi mawdu' fi waqtil qasir jiddan. Kan? Kita boleh kumpulkan banyak kitab dalam masa waktu yang singkat. Kan? Dalam masa contoh kalau kamu buat assignment, contoh bukan takhrij hadis, contoh buat assignment fiqh. Kan? Dalam masa sekejap je awak boleh jumpa kitab, awak boleh tengok kitab Imam Syafi'i, kitab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, semua boleh. Kitab Syafi'i pula ada banyak ni. Kan? Dia kata iza maqis bil waqti sabiq qabla al-wuju' al-hasb wal barnamij al-alamiyah, yang mana berbanding dengan sebelum adanya perisian komputer ni, sangatlah susah kan kita nak kumpulkan satu buku, betul tak? Nak kena sebelum ada barnamij ni, kalau tak ada perisian komputer ni, awak kena pergi library cari buku tersebut. Lepas tu tulis stick ke, salin ke, kan? Tapi sekarang semua dah copy paste. Okey, ni patutlah isi footnote. Kan dekat reference tu, isi footnote.
yang ni daripada kitab ni, yang ni daripada kitab ni. Kan? So macam ya Allah kan. Kalau dulu orang belajar buat tesis kan, contoh. Buat tesis, keliling ni buku. Oh ni kitab ni, nak quote daripada kitab ni, kitab ni. Sekarang ni orang buat tesis tak ada buku keliling ni. Semua pakai internet ni, tentang copy paste. Kan sebab semua daripada internet ni buku dia. Tak pergi library pun tak apa kan. Tapi di syukur dia rasa lain sikit. Kalau pergi library ni semangat belajar tu power sikit kan. Duduk kat bilik ni semangat tidur tu lebih. Bahaya sikit. Okey, saya dapat Okey, so itu adalah 7 daripada mazaya Barnamij Al-Hadisiyah. Okey, kelebihan ataupun keistimewaan kita menggunakan komputer lah. Tapi Ustazah tak tahu soalan ni sebabnya bila mazaya ni Ustazah macam nak suruh awak hafal 3 ke 4 ke 5 je, tapi cerita dia kalau soalan objektif mungkin Ustazah akan tanya berikut merupakan kelebihan menggunakan komputer kecuali faham tak? So tak tahulah benda tu keluar yang nombor 7 ke, nombor 1 ke, nombor 4 ke. At least awak kena familiar dengan words yang apa maksud dia. Sebab bila objektif, kamu tak payah hafal secara harfian biharfian, tapi awak kena tahu. Okey, ni maksud dia apa? Ni maksud dia apa? Kan? Yang manakah berikut merupakan keistimewaan menggunakan komputer? Ustazah boleh tanya macam tu juga kan? Dan Ustazah letak masa tu nombor 6. Sedangkan awak tak hafal nombor 6 ni. Kan susah kat situ lah. Dia objektif dia macam lain sikit. Tapi kalau soalan subjektif, berikan 3 kelebihan menggunakan komputer. Senang. Lebih lah orang tulis kan. Okay, so dia ada pro and cons lah. Bila kita buat objektif ni. Ustazah macam nak guna objektif juga. Tapi memang objektif sem lepas tahfiz 5 orang cukup dapat A. Yang lain tak dapat sebab bila objektif, ya Allah susah. Dia tak boleh nak skor masa final sebab dah biasa subjektif kan. Tapi masa tu pelajar tahfiz tak ada. Dia pelajar Quran Sunnah lah. Macam ramai-ramai kelima je. Uish, dahsyat ni. Kita orang macam terkejut lah bila buat meeting kan. Nak baca result student ni. Lepas tu sebabnya objektif ni, dia orang tak boleh nak jaga. Sebab dia orang kata, dia macam keliru lah sebab objektif jawapan akan lebih sama-sama je. Beza sikit je. Kan mungkin ada jawapan tu dekat sepatutnya buku lah. Dekat dalam objektif Ustazah buang lah. Tegur awak dah macam alamak ni apa maksud ni. Melainkan betul-betul kamu faham istilah-istilah yang digunakan. Okey, uyuk pula. Uyuk. Okey, kita masuk pada uyuk. Tadi mazaya. Mazaya ni kelebihan. Uyuk ni ialah uyuk ni adalah kelemahan yang terdapat yang akan kita perolehi sekiranya kita menggunakan komputer. Qad yadurru kasratul julus 'ala al-hasub bin nazar. Qad yadurru. Kita ni memberi darurat sebabnya banyak sangat duduk. Duduk banyak sangat sakit pinggang lah. Cerita dia kan, duduk kan. 'Ala al-hasub bin nazar. Duduk di depan komputer tengok je kan. Elok-elok tak pakai spek, lepas habis kelas tahfiz je kena pakai spek mata. Cerita dia. Kalau yang dah pakai spek mata tambah power pula. Kan. Sebabnya banyak sangat melihat komputer. Wala siyama idza lam takun asy-syashah muftalirah. Muftalirah ni tidak ada tapisan. Kalau macam contoh komputer tu kan ada yang apa tu? Penapis UV, tak UV. Faham tak? So dia akan beri kesan lah kalau mata kamu. Itulah dia ni kan. Sebab bila buat tahfiz yang banyak tak orang depan komputer. Jap-jap bertanya kamu, buat apa tu? Belajar. Buat apa tu? Belajar kan. Sibuk sangat kan. Semua asyik belajar je kan. Cerita dia sebabnya nak siapkan tahfiz hadis. Semua kitab saya bagi soft copy kan. Jadi memang duduk depan komputer. Okey, nombor 2 dia kata ib'ad al-qari an ta'rif 'ala al-masadir wa manahijiha. Menjauhkan al-qari ni pembaca daripada mengetahui masadir dan manhaj-manhajnya. Kalau Ustazah kata, okey tahfiz hadis ni, Ustazah terus saja awak guna Islam Web. Confirm awak tak ingat apa benda tahrij awal matan kalimah gharibah tu. Betul tak? Kan senang pakai web Ustazah tak keluar. Hadis ni dekat kitab Sahih Bukhari bab apa, kitab apa. Ni anak dia ni matan dia. Macam tu je awak bagi kan. Tapi kalau dia kata ini menjauhkan kita lah, kita tak tahu sumber bagaimana nak menggunakan masdar yang asal. Maksudnya awak tak pegang kitabnya real tu. Tak ada lah. Okey, nampak tak? Apa namanya? Kalau dekat
Kalau dekat dalam buku kamu ni disambung lagi, dia kata sehingga dia kata awak ambil yang sampai ib'ad al-qari an ta'rif ala al-masadir wa manahijiha, dia sampai itu je. Yang belakang tu diceritalah, dia kata sehingga ada yang melaburkan duit hanya untuk membeli ni je, dia membeli perisian je. Kan? Sebab kalau dulu setiap kali dapat duit nak kena beli kitab. Kitab ni harga dia berapa? Kitab ni harga sekarang ni dia kata barnamij an kutub, dia kata annahu yumkinu an yastaghni bihi bihazil barnamij an kutub. Orang akan kaya dengan sistem perisian-perisian berbanding dengan kitab. Dia kata wa hadza ghairu sahih, dan ini adalah pandangan yang tak betul lah. Fal komputer mustahil an yahillu mahal al-kitab, kerana komputer ini sebenarnya hakikatnya dia mustahil untuk dia menggantikan kedudukan bagi buku sesebuah buku. Fal kitab wal wasilatus sahihah lit ta'lim, sesungguhnya kitab itu adalah wasilah yang paling betul untuk di dalam mempelajari sesuatu ilmu. Kan macam kamu lah, Ustazah bagi buku PDF dengan siapa nak beli buku Ustazah jual, Ustazah post kat kamu. Kan? Dia lain tak? Kalau awak tengok kat skrin ni macam mana awak nak tulis, tapi kalau ada buku awak boleh tulis maksud dengan pensel kamu, awak boleh highlight kan mana yang Ustazah highlight. Macam tu lah. Lepas tu nombor 3, ightirar bi kasratil masadir. Okey. Fal-ba'du qad yazunnu an takhrij bi kasratil masadir. Dia kata yang ni terpedaya dengan banyaknya masadir. Masadir ni sumber-sumber lah. Ni maksudnya kalau ni menggunakan syabakah internet ni, kamu akan mengetahui banyak ni uslub-uslub lah. Maksudnya awak akan terpedaya dengan banyak metod. Maksudnya macam metod yang Islam buat, cara dia macam ni. Kalau guna darah-darah macam ni. Kalau mata basyir lah macam ni. Kan? Maksudnya awak akan terpedaya dengan banyak ni lah. Awak kena ingat dia punya setiap satu cara ni. Kalau tak ingat tu tak boleh. Kan? Lepas tu, nombor 4 dia dengan nombor 5 ni lain lah. Kan? Nombor 4 dia dengan nombor 5 ni lain. Okey, so kita ambil yang dekat buku lah. Yang ni tak payah. Okey, awak tengok yang nombor 5, nombor 4 tu, waqad yantiju anil amrayn as-sabiqain annahu qad yaqillu min ar-rawaj al-kutub min ar-rawaj al-kutub bi syakil katsira min. Ini apa mana nak ringkaskan ni? Okey, tak apalah, yang nombor 4 ni dia macam lebih kurang macam lebih kurang dari nombor 1 dengan nombor 2, sebabnya dia bagi ulasan kat sini daripada item yang nombor 2 dengan nombor 3 ini. Dia kata menjadikan kita ini kurang nampak tak baris yang kedua tu, mimma qad yab'adu al-qari an ta'rif 'ala al-masadir wa manahijiha. Dia macam ulang balik ayat nombor 1. So nombor 4 ni awak tak payah ambil lah. Nombor 4 ni tak payah, semua dia nak menceritakan. Nombor 2 dengan nombor 3 dia kata daripada dia kata amrayn as-sabiqain, daripada dua perkara yang di atas, nombor 2 dengan nombor 3 ini dia kata annahu qad yaqillu min ar-rawaj al-kutub. Dia kata kita akan menjadi secara fizikalnya kurang untuk kita lihat secara fizikal lah. Maksudnya kita yang mana kita ini akan menjauhkan kita dari manhaj-manhaj para ulama lah. Kan, sebabnya bila kita baca kita hadis ni, sebenarnya kita nak mendekati macam mana kaedah para ulama ini menulis hadis. Tapi kalau kita hanya melihat kepada syashah je, melihat kepada skrin sahaja, kita hanya tahu skrin je lah. Kan? Kita tak tahu macam mana gaya kaedah menggunakan takhrij hadis. Ustazah ingat masa Ustazah belajar master dulu, Ustazah cerita tak kamu Ustazah kena belajar takhrij hadis menggunakan 5 kaedah, kan takhrij hadis 6 kaedah. Kita orang belajar dekat Jordan 5. Yang nombor 6 ni hasub ni kita orang tak belajar. Kita kata haram. So okey, tak apa, tak belajar. Ikutlah cakap doktor. Dekat Malaysia UKM, masa tu Ustazah sama master kat UKM, mereka hanya belajar turuk yang ke-6. 5 turuk ni diorang tak belajar. Terbalik. So bila nak buat assignment, masa master, doktor nak suruh guna turuk 1 sampai 6. Budak-budak UKM tahu, macam mana nak buka kitab ni, tak reti. Padahal kitab tu ada je kat library. Kita pun duduklah kat library tu, kial-kial. Buka kitab. Yang Ustazah tak reti nak guna kitab nombor 6 ni. Lepas tu dia kata, dia pun tanya, ni kitab apa, ni kitab apa? Maksudnya ni kitab ni, turuk 1, turuk 2, turuk 3, kita ajar. 4, ni turuk 5. Oh ya ke, kita tak tahu, kita tahu guna hasub je. So kat situ, so Ustazah kata,
So masing-masing kena ada kelebihan dan kekurangan lah. So kita orang pun satu bulan tu gabung. Ustazah akan cari budak UKM satu. So Ustazah kan, satu assignment 2 orang kan. So Ustazah kata, aku kena geng dengan budak UKM ni, aku tak tahu nak belajar guna hasut dia apa. So Ustazah ajar dia ajar Ustazah. Even Ustazah dulu nak insert footnote pun tak tahu. Macam mana nak masuk footnote Sebabnya dekat Jordan, assignment tulis tangan. Dia tak belajar guna komputer. Jadi Allah memang buta lah komputer ni. Cerita dia bawa komputer ni hanya nak tengok cerita je hujung minggu. Cerita dia. Kan tak belajar menggunakan komputer. So nak insert footnote. Lepas tu dia ajar, macam ni insert footnote. Nak kata jahil tu kan. Lepas tu barulah belajar. Okey pandai. So masa tu dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Kamu ni kira hebat lah. Belajar tu 1 sampai 6. Kan kalah orang degree. Okay, so lepas ni boleh masuk buat sunnah lah. Okay. Okey, lepas tu nombor 5. Okey, dekat kitab kamu last nombor 5. Qad yahdasu ayil khata' fil hasub fatazhabu jami'ul ma'lumat idza lam takun qad hafizat fi amkinatin muta'addidah. Dia kata kemungkinan berlaku qad yahdas, mungkin rosak ataupun khata' fil hasub, ada kesilapan pada hasub tu, fatazhabu jami'ul ma'lumat, maka hilang semua maklumat. Idza lam takun qad hafizat fi amkinatin muta'addidah, sekiranya kita tidak menyimpannya pada banyak tempat. Kan macam contoh bila awak buat assignment, awak kena buat copy tau. Kan contoh awak copy satu dekat email, satu dekat Microsoft, dekat awak punya Words ni, satu awak masuk iCloud, ke kamu masuk Google Drive ke, kena ada. Kan sebab dia kata qad yahdas khata' kan, dia kata sekiranya boleh berlaku kesilapan fil hasub pada komputer tu, fatazhab, maka hilanglah jami'ul maklumat, hilanglah semua maklumat, idza lam takun qad hafizat, sekiranya kita ini tidak menyimpannya fi amkinatin muta'addidah, di dalam tempat yang pelbagai. Kamu setakat buat assignment tak apa lagi. Kalau orang masa Ustazah belajar dulu, kita orang kan tengah buat masa tu tesis tu adalah nyawa kan, sebabnya selagi tak habis tesis tak boleh submit. So memang kena buat data tu, kita orang kena 4-5. Kalau pendrive ada 5 pendrive tu simpan. Lepas tu email pun kena, sebabnya macam ada sekali tu yang dekat UKM masa tu ada orang curi laptop beramai-ramai, ada 5-6 laptop hilang dekat library serentak. So, kalau awak hanya simpan dalam komputer, maksudnya habis tesis tu. Tapi kita ada backup kan. Jadi even assignment yang kamu Ustazah bagi ni pun awak kena buat backup lah. Setiap kali dah habis menggunakan tu email. Email sebenarnya menggunakan simpanan yang di alam maya ni lebih bagus berbanding dengan pendrive. Sebab pendrive dia boleh virus juga kan. Tapi kalau macam contoh awak guna iCloud, awak guna email, dia jarang rosak lah. Google Drive kan dia jarang rosak. Okey, so dapat tak dia punya uyup dia dengan mazhar ya? Dia senang je kan? Okey, settle. Okey, settle. Okey, hari ni dia tak ada nak take file ya, sebab kita mula lambat. Okey, so sekarang ni kamu buka muka surat. Kita nak belajar turuq yang ketiga. Al-Mawdu'. Muka surat 83. Okey. Okey, yang ni sebenarnya kita kata menggunakan mawdu' ini adalah satu yang sangat mudah lah. Okey, sangat mudah. Kan, dan dalam bab ni kalau awak tengok, dia merupakan, kalau dalam buku kamu ni, bab ni paling panjang sekali. Dan soalan yang mawdu' ni memang sangat detail dia punya soalan ni. Awak boleh tengok contoh soalan dekat surat 114. Soalan Ustazah mungkin macam ni. Maksudnya kamu kena baca betul-betul setiap bab ni. Okey, tak apa, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar dia.
Sekejap. Okey, jom Okey, Ustazah hari ni Ustazah nak ajar sikit je tau. Ustazah nak ajar sikit je. Dalam 12.30 tu Ustazah nak ajar. Ustazah nak bagi video macam mana awak nak guna kitab ni. Sebabnya kalau tengok dalam buku kamu ni, buku surat 83 ni, dia panjang tau pembahasan dia. Nak sampai dekat menggunakan kitab dia buku surat 97. Jadi Ustazah macam Ustazah nak ajar sikit. Muka surat 83 sampai muka surat 87. Lepas tu yang lain tu Ustazah skip dulu. Ustazah masuk macam mana 97 ni. Lepas tu nanti minggu depan Ustazah ulang balik. Boleh tak? Ke awak nak belajar ikut flow? Sebabnya kalau awak belajar ikut flow, lambat sikit awak nak tahu macam mana nak guna kitab mampu ni. Kalau awak belajar lompat, maksudnya awak boleh buat assignment dulu. Itu yang Ustazah tanya kamu. Kamu nak macam mana? Lompat kan? Dia cerita dia sekarang, kamu nak siapkan kamu punya takhrij betul tak? Itu yang saya nampak lah. Tapi nak ajar semua saya rasa tak sempat. Okay, so kita belajar dulu sikit. So minggu depan saya akan ulang lagi bab ni, bagi bab-bab yang tertinggal. Sebabnya dia banyak takrif. Contoh kita jawab tu apa, mustadrik tu apa, tapi nak sampai ke miftah pun tu lambat. Okay, so kita sikit-sikit, tak apa. Nanti Ustazah ulang balik. Ustazah akan bantu kamu, jangan risau. Ustazah nak kamu dapat makan yang cemerlang kan? InsyaAllah. Okey, sekejap screen. Okey, so menggunakan tariqul mawdu'. Okey, awak buka muka surat 83. Dia kata at-takhrij an tariqil mawdu'. Okey, al-maqsudu biha wa ma yahtawi alaihi al-hadis min ma'na wal hukum. Okey, apa yang mengandungi pada hadis tersebut dari sudut makna dan hukum. Kana yakunu hadis fil aqidah min al-aqaid. Sekiranya hadis tersebut di dalam bab akidah, maka ia daripada bab akidah. Au fil hukmil fiqhi, ataupun di dalam hukum fikih, yata'allaqu bil ibadat, yang berkait dengan ibadat, kas-salat was-shaum. Kalau dalam buku disambung lagi, au bil muamalat kan nikah, ataupun dengan muamalat seperti nikah, au ghairiha min mawdu'at wal abwab al-alamiyah al-ukhra. Okey, so apa dia? Hadis ni yang dimasukkan mawdu' ni adalah bila awak masing-masing dah ada hadis, betul tak? Jadi bila awak baca hadis kamu boleh tentukan hadis kamu ni cerita pasal apa tentang fikih, hukum fikih ke, bab akidah ke, selalu fik yang paling banyak lah. Selalu cari untuk kamu bab fik. Solat ada, wudu, air, kan? Maksudnya kamu bila awak dah mula-mula sekali awak mesti kena tahu hadis kamu ni cerita pasal apa. Kan dia kata wa ma yahtawi alaihi hadis min ma'na wal hukum. Awak kena mengetahui hadis kamu ni dari sudut makna dan hukum lah. Maksudnya kana yakunu hadis fil aqidah min al-aqaid. Sekiranya hadis tersebut dalam bab akidah, maka dia dari kategori aqaid, ataupun daripada hukum fikih, daripada hukum fiqh. Siapa pula yang cakap ni? Okey je. Halida Natasha. Tahu nak cerita apa kat situ? Nak malukan siapa? Saudara dengar ni. Okey. So, apa tu namanya, hadis kita ni nak cerita pasal apa? Okey. So, awak kena tahu. Dia kata sekiranya berkaitan dengan ibadat, dalam solat ke, puasa ke, muamalat ke, nikah, seperti nikah dan lain-lain lagi. Okey, mata naljah ila hazihi tariqah. Bila kita nak gunakan jalan ini? Indama nabhasul hadis yata'allaqu bil mawdu' alladhi nuridu. Apabila hadis yang kita nak cari ini berkaitan dengan tajuk. Kas-salat, seperti solat, masalan. Seperti dalam bab solat, hadis tu tentang solat, masalan. Contohnya, wala nahfazu bidayatil matan. Kita tak hafal hadis tu awal matan dia. Kita tak tahu pun awal matan dia. Wala na'riful kalimatil muhimmah al-mawjudah fil matan. Dan juga kita tak tahu juga kalimah yang muhim ataupun gharib dalam matan tersebut. Fahazihi tariqah tasahhalu alaina fil luju'i ilaiha. Maka kaedah inilah yang paling mudah untuk kita gunakan. Okey? So dia kata contoh bila kita tak tahu awal matan dia,
ataupun bila kita tak tahu kalimah-kalimah muhimmah dia. Tapi apa tu namanya, awak tak tahu. Contoh contoh ada student dia cakap, "Ustazah, saya dah cari kalimah muhimmah, gharibah ni, dah guna perkataan ni, tak jumpa." Kan? Lepas tu kita pula tak tahu awal matan dia. Ni tengah-tengah kot. Jadi awak boleh agak hadis ni cerita pasal apa okey, so awak boleh pakai kaedah ni. Tapi setakat ni Ustazah rasa semua hadis Ustazah bagi pada awal matan kan. Okey. So dia ada 3 jenis kitab ni. Al-Kutub okey, awak tengok Abwabuddin. Dia kata Abwabuddin Kitabul Iman Al-Fitan wa Tarikh. Abwabuddin ni bab agama lah. Awak tengok dekat buku kamu senang. Lepas tu Abwabul Fiqh, Al-Taharah, As-Salat Was-Saum, Asma'is Sahabah. Asma'is Sahabah ni nama-nama sahabat. Dia kata Musnad Abi Hurairah dengan Musnad Abu Musa. Okey. Okey, contoh lepas tu saya tak buat ni okey. Contoh dia kata Al-Mabadi, macam permulaan dia. Iza arafta al-mawdu' al-hadis fa inna zalika yusa'iduka fil wusul ila al-masadir al-hadisiyah. Okey, sekiranya kamu tahu tajuk hadis tersebut, maka ini yang akan membantu kamu untuk sampai ke masadir hadisiyah, masadir sumber hadis tersebut. Min anwa al-kutub al-murattabah mawdu'iyyan. Okey, murattabah di antara kitab-kitab yang yang disusun secara mawdu' ni adalah al-jawami'. Wa min ahammil jawami', dan di antara yang muhim, yang kita penting jawami' adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, satajidu anna aghlaba min sannaf al-hasib al-mawdu'ah qad qassama kitabuhu ila unwan ra'isiyah wa far'iyyah li kulli al-mawdu'. Dan dia kata setiap kitab-kitab ni selalunya dia ada unwan mawdu' yang besar, lepas tu dia ada tajuk kecil kat dalam dia. Okey, macam contoh dia kata misal kitab as-salah. Kitab solat kan besar kan, kalau dia dekat Sahih Bukhari. Dah tahu unwan far'i, kat bawah tu ada cabang-cabang kecil. Contoh dia bab salatul witir. Bab salat witir. Thumma yazkuruna al-ahadits al-mundarijah tahtahu. Kemudian dia nyatakan ada hadis di bawahnya. Kan? Kalau macam kitab solat, dia ada bab ada setengah kitab tu dia ada kitab solat tu dia dah bermula dengan fil waqtu solat, waktu solat azan kan, waktu solat zuhur ada, asar ada, maghrib, isyak ada. Lepas tu bab fit takbir, ratul ihram, lepas tu barulah solat witir, solat qiyamul lail, solat tahiyatul masjid. Dia ada bab macam kecil dia. Sebabnya kalau kita solat ni dia terlalu besar. Okey, nampak tak? Macam juga macam kitab taharah. Bukannya taharah bersuci tu dia ada kitab dalam tu dia ada bab air, lepas tu bab bab wudu, lepas tu bab mandi. Kan dia banyak kitab-kitab kecil dekat bawah dia. Macam itulah. Okey. So ni dia punya cerita dia. Al-misal, dia kata misal dia contoh. Dia nak bahas an hadis iza sami'tumun nida faqulu masalan misla ma yaqulu al-muazzin. Okey, dia kata contoh hadis dia kata iza sami'tum, jika kamu mendengar panggilan fa yaqulu misla ma yaqulu al-muazzin, maka kamu cakap seperti mana kamu yang dikatakan oleh muazzin. Okey, hadis ni tentang apa? Kalau kita fikir muazzin, hadis tentang apa? Tentang azan. Kan, azan. So is'al nafsaka awwalan. Okey, kamu tanya pada diri kamu, ma huwal mawdu' allazi yatanawaluhu al-hadis? Apa agak hadis cerita pasal apa tentang apa hadis ni? Okey, jawab dia al-azan. Wa ma yuqalu inda sami'ahu. Oh, ni tentang azan. Maksudnya apa yang kita nak jawab bila kita dengar dia. Idza adna ila Sahih Bukhari. Okey, so bila kita tengok dekat Sahih Bukhari, kan, kitab Sahih Bukhari ni dia ada bab khas al-azan. Kan? So kita boleh tengok contoh ni. Okey, ini kitab Sahih Bukhari. Dia ada kitabul azan. Bab bada al-azan. Bab ni okey ada. Dekat fihris dia. Fihris ni rujukan kat kitab kat belakang dekat kitab Sahih Bukhari. Tetapi kalau dekat Sahih Muslim, kamu tengok tu kat buku kamu tu dia tulis amma fi kitab Sahih Muslim falam yufarridu al-adhan fil kitabil khas. Tetapi di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim tidak menyendirikan kitabul azan dalam bab khas. Maksudnya tak ada kitab azan kalau cari kat kitab Sahih Muslim. Walakinnahu dhamnahu kitabus salat. Tetapi Imam Muslim diletakkan dalam kitab salat, lepas tu baru ada bab azan. Faham tak? So kamu boleh
agak-agaklah kalau buat azan ni cerita apa? Azan mesti ajak orang solat. So kita boleh fikirlah kan. Kalau Imam Bukhari dia memang ada buat azan. Okey, so bila hadis tentang azan kamu terus tengok dekat azan. Tetapi apabila tengok Sahih Muslim, kita azan tak ada ke? Okey, azan ni tentang solat. So kita tengok kitab solat bab badal azan. Tentang azan ke apa benda kan, bab sifatil azan, bab istijabatul azan muazzin kan, semua ni menceritakan tentang azan. Maksudnya macam itulah. Okey, dapat? Okey, senang je kan. Okey, contoh lagi. Sekejap ni. Sekejap, Ustazah pilih dulu. Ni dia dah. Okey, kalau kamu tengok dekat buku kamu, tak ada dalam slide ni. Awak tengok buku kamu muka surat 86. Okey, kamu tengok dekat buku kamu muka surat 86. Okey, muka surat 86 dia kata wala na'khudh bi ba'dil amsilatu linata'arrafu 'ala al-mawdu' al-hadis al-wahid fil masadir al-hadis muta'addidah. Wa hadhihi al-amsilah dia kata ada lagi contoh yang mana hadis tersebut diriwayatkan tetapi hadis yang sama tetapi di dalam dia kata alal mawdu' al-hadis wahid fil masadir al-hadis muta'addidah, tetapi di dalam masadir hadis ni dia berada dalam tempat yang pelbagai. Contoh dia, hadis dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata kana Zakaria alaihi salam najiran. Okey, itu akhrajahul Muslim wa Ibnu Majah wal Hakim. Okey, kalau kitab Sahih Muslim dia ada dalam kitab Fadail, bab Fadail Zakaria. Kalau Imam Ibnu Majah kitab Tijarat, babus Sina'at. Faham tak? Lepas tu akhrajahul Hakim fil Mustadrak fil kitab At-Tarikh, bab Zakaria, bab Zakaria alaihi salam. Ini contoh. Kadang-kadang hadis ni ada dalam kitab lain tetapi di dalam bab yang berlainan. Yang ni dia bagi contohlah. Okey, so ini tak perlu. Awak tak perlu hafal. Yang awak perlu hafal tadi yang ni tau. Yang depan-depan muka surat 83 tu yang awak kena hafal. Yang 84, 85, 86 ni saya cinta je kamu. Tak penting sangatlah. Okey, muka surat 86 ni anwa al-masadir fi hadhihi tariqah ni penting. Keluar soalan dulu Dia kata berikan anwa al-masadir fi tariq al-mawdu'at. Awak kena bagi 1, 2, 3 beserta dengan contoh. Kat situ dia letak 6 markah sebenarnya. Saya tak ingat tapi soalan ni pernah keluar. So saya ingat sebab saya macam soalan ni penting. Okey, so yang jadi panjang dekat dalam bab ni sebabnya setiap satu ni okey. Yang pertama al-musannafat al-hadisiyah al-murattabah 'ala al-kutub wal abwab al-mawdu'at al-mushtamilah 'ala jami' abwabuddin. Dia kata kitab-kitab hadis yang disusun mengikut kitab dan bab, al-mawdu'at itu tajuk, dan merangkumi padanya keseluruhan bab-bab agama. Jenis dia adalah kitab jawami', mustakhrijat ala jawami', mustadrikat ala jawami', kutubut tartib, kutubul jami', az-zawaid, asy-syuruh, al-mawsu'at, al-mafatih, al-mawdu'at. Ada berapa? Ada 8 dekat situ. Dan setiap satu ni mempunyai takrif. Yang itu yang banyak. Yang bawah tu ada lagi. Kan? Jadi apa tu namanya, tapi Ustazah tak akan tanya semula. Nanti Ustazah kamu hanya baca yang Ustazah ajar je. Okey, tapi hari ni Ustazah nak ajar yang bold ni saja. Tapi yang bold ni kamu kena kalau keluar. Sebabnya Ustazah tak bincang lagi dengan partner kan. Subjek ni kan ada Ustazah dengan Ustaz Norzi yang ajar kan. Jadi untuk yang first ni kita orang memang dah sepakat nak buat objektif. So yang center ni tengok. Kalau Ustaz Norzi kata kena buat dia nak buat subjektif. So Ustazah kena subjektif juga kena sama. So bila kita orang buat subjektif maksudnya kamu kena ingatlah contoh 2 ke 3 ke kan. Macam contoh Ustazah kata berikan anwa al-masadir fil tariq al-mawdu'at kan. So bagi nombor 1 ni al-musannafah al-hadisiyah al-murattabah ala kutub abwab misalu al-jawami' al-mustakhrijah ala jawami' mustadrikan ala jawami'. 3 contoh. Macam tu je lah. Bukan nak banyak pun. Tapi kalau dia menjadi objektif awak kena ingat takrif lah kot kalau setiap satu tu. So yang tu yang Ustazah tak decide lagi untuk imtihan sana. Yang ni tak masuk ni. Selalu imtihan sani masuk imtihan awal 1, 2, 3. Imtihan sani 1, 2, 3, 4, 5.
Banyak sikit. Okey. So yang kedua, al-musannafat al-hadisiyah al-murattabatu 'ala al-abwab. Okey, sama juga. Kita hadis yang disusun mengikut bab, lakin abwabuha wa mawdu'atuha lam tashmal jami'il abwabuddin. Tetapi dikata bab-bab dan tajuk-tajuk itu tidak merangkumi ataupun tidak menyeluruh di dalam semua bab-bab agama. Okey, contoh dia as-sunan, al-musannafat, al-muwatta'at, al-mustakhrijat ala sunan, zawaidus sunan, wal musannafat, al-masanid al-murattabatul ala al-abwab, kutubul fiqh, kutubul takhrij ala kutubul fiqh, asy-syuruh ala sunan wal muwatta'at. Panjang tu, ada berapa? Ada 9. Okey. So yang ni tidak merangkumi semua. Kira nak kata kita jawami ni macam contohnya kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni memang komplit. Tetapi kita sunan ni dia lebih kepada kitab fiqh lah. Dia tidak semua, dia tak berapa lengkap. Okey, lepas tu al-musannafat allati ratabat ahadits kutubul ukhra 'ala al-mawdu'at ay khassatul bibab min abwab ad-din. Yang ni dikata kitab-kitab yang dia susun hadis tersebut kutubul ukhra dalam bab-bab yang lain daripada tajuk-tajuk yang khas dengan bibab min abwab ad-din dalam bab agama. Al-ajza', at-targhib wat-tarhib, al-aqidah, al-fiqh, al-usul fiqh, az-zuhud war-raqa'iq, al-akhlaq, al-syama'il nabawiyah, al-fadail, al-ad'iyah, al-maghazi was-sayr, al-fitan. Semua at-tib al-ijtimaiyat, at-tib an-nawawi. Yang ni yang dalam bab yang khas dalam bab-bab lain lah. Okey, so dibagi dekat bawah ni adalah kesimpulan dia. Kan, maksudnya al-jawami' ni al-mustamilah ala jami' abwabuddin, al-jawami' dengan al-mustadrikat. Al-mustamilah ala abwabul fiqh as-sunan dengan al-musannafat. Al-mustamilah ala al-mawdu' al-khas, al-aqidah dan akhlak. Macam itulah awak ingat. Tapi yang warna hitam tu awak kena highlight. Yang tu kena hafal. Okey, yang warna hitam tu, yang bold tu kamu kena highlight. Misal tu awak hafal 3 je daripada semua tu. 3 je. Awak pilih yang tu dulu. Okey? Faham tak? Reaction sikit. Ada yang tidur ni, susah tengok ni. Yang tutup komputer tu confirm dah kan? Okey. So yang muka surat 88 ni Ustazah tak ajar dulu. Ustazah nak ajar tu yang muka surat 97. Surat 97. Bukan surat 97. Okey, dah buka muka surat 97. Okey, kalau awak tengok ni, dia merupakan sekejap saya buka slide jap. Jap nak cari slide muka surat 97. Sebab dia sangat banyak, jadi kita nak meringkaskan. Kat dalam, okey, Ustazah tak sempat lah. Sekejap awak tengok buku lah ke nak buka Ustazah buka buku dekat sini? Sekejap. Ustazah buka buku je. Sebabnya slide ni dibekalkan oleh lecturer yang buat buku ni. Tapi ada yang macam apa nama kita tak ni juga kan. Sekejap saya buka buku dia. Muka surat berapa ni? Kita punya ni. 97. Sekejap, kita buka. 9. Okey. Okey, saya share. Okey, contoh yang ni yang pertama lah. Kita tengok kat sini dulu. Okey, ini adalah kitab dia yang kita nak belajar ni. Yang ni Ustazah dah ajar. Lepas ni Ustazah akan bagi share dengan kamu video. Kamu boleh ni al-mawsu'at wal mafatihul mawdu'at. Yang ni kalau awak tengok dekat buku pula dah buka. Tadi awak buka muka surat
muka surat 86. Buka balik muka surat 86 sekejap. Awak tengok nombor 1. Okey, buka muka surat 86, tengok nombor 1 kan. Al-musannafat al-hadisiyah al-murattabah 'ala al-kutub wal abwab aw mawdu'at mustamila 'ala al-jami' abwabuddin kan. Masuk tengok yang hujung sekali contoh di dalam kurungan tu. Al-mawsu'at wal mafatihul mawdu'at. Nampak tak? Zulhafizan, nampak tak? Tengok buku. Okey, so ini adalah nombor 8 ni. Okey, kita nak belajar yang ni. Sebabnya untuk mawdu'at ni sesahaja ajar satu kitab ni je. Yang ni je orang nak pakai. Yang lain orang pakai lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu dah termasuk dah. Okey. Okey, dia kata yal kutub. Okey, sekarang buka balik buku surat 97. Yal kutub allati jama'a fiha muallifuha al-ahadith min masadir al-hadithiyah. Dia adalah kitab yang mausu'at ni. Bila awak tahu mausu'at ni adalah kitab apa ya? Kitab mausu'at yang maksudnya macam kitab apa tu? Kitab mausu'at ni kitab kumpulan-kumpulan hadis lah, maksudnya macam tu lah. Mausu'ah ni macam kitab-kitab takhrij lah. Okey, dia kata dia adalah kitab yang mana jama'a fiha muallifuha al-ahadith, kitab yang padanya dikumpulkan muallif hadis min masadir al-ahadisiyah, daripada sumber-sumber hadis. Maksudnya waqamu bitartibiha 'ala al-mawdu'at, dan disusun di dalamnya mengikut mawdu', mengikut tajuk-tajuk. Okey, maksudnya pengarang ni Mafatihul Qudus, Miftahul Qudus. Okey, kitab ni kita panggil kitab Miftahul Qudus. Aaron apa tu? Apa nama dia? Aaron Jennings. Dia macam yang pengarang ni. Pengarang kitab Gharibul Hadis tu. Ernest Jennings. Itulah. Kan? Dia kata apa? Dia kata dalam ni kitab ini dia mengumpulkan padanya kitab yang dikumpulkan oleh pengarang hadis daripada sumber-sumber hadis. Maksudnya dia ambil dalam kitab Miftahul Qudus ni contoh dipakai berapa? Kutubut Tis'ah. Wa qamu bitartib 'ala al-mawdu', dan disusun mengikut mawdu' hadis. Okey, faham ya? Min aham hazil kutub ialah Miftahul Qudus lil mustashrik Ernest Jennings. Ingat tak Ernest Jennings ni? Kita belajar siapa dulu? Yang karang siapa? Yang karang kitab Mu'jam kan? Mu'jam. Sekejap, mana buku surat ni? Ini susah ya. Ini cari. Buku surat berapa? Ernest Jennings ni? Apa tu namanya? Yang buku surat 45 lah. Muka surat 45, Ernest Jennings. Kan? Pengarang dia sama. Hebat ni orientalis ni kan. Okey, lepas tu dia buat apa? Okey, ni kitab dia. Kitab dia satu jilid je. Senang orang buat takhrij sekejap lagi. Nanti saya upload lepas ni dekat KLMS awak boleh buat. Okey, ta'rif bi kitabil Miftahul Qudus. Yang ni kena ingatlah kitab Miftahul Qudus. Al-Lafahul Mustashrik Hollandi. Dikarang oleh orientalis Holland. Al-Fasu Al-Professor. Okey, Ernest Jens, dia ada orang baca Yen, ada baca Jen Wings. Ikutlah kamu nak baca macam mana. Ernest Jens Wings, yang tarikh mati dia 1939 1938, dia ada khilaf kat situ. Bil lughatil ingliziyah, dengan bahasa Inggeris. Tarjamu ila lughatil arabiyyah, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang ni juga yang terlibat dengan kitab apa tadi? Ingat tak Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi ni? Siapa yang terlibat dengan kitab apa ni? Mu'jam. Ahsan tak. Dengan kitab Mu'jam pun dia juga terlibat. Betul tak? Kamu ni ingatlah orang yang sama je. Okey? So itu pengarang dia. Dikarang oleh Mustashrik Hollandi, orientalis Holland. Profesor Ernest Jennings bil lughatil ingliziyah, dengan bahasa Inggeris. Tarjamahu ila lughatil arabiyyah, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Okey, settle. Okey, hakikatul kitab. Okey, so macam apa yang ada dalam kitab ni? Kata annahu fihris lil ahadits 14 kitab. Dalam kitab ni Miftahul Qudus ni walaupun dia satu jilid, tetapi dalamnya ada 14 kitab. Yang pertama Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah ni apa? Kutubus Sittah kamu dah tahu kan?
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dengan Imam Ibnu Majah. Kutub Tis'ah tambah lagi Muwatta' Malik, Sunan Darimi dengan Musnad Ahmad. Itu Kutub Tis'ah. Lepas tu ditambah lagi Tabaqat Ibn Sa'ad, Siratul Ibn Hisham, Al-Marazi, Al-Qawadi. Lepas tu Musnad At-Tayalisi dengan Musnad Zaid bin Ali. Murattabah alal kalimatil mawdu'at, dan disusun mengikut mawdu', mengikut tajuk. Okey. Tartib dia macam mana? Okey, jama'al muallif ahadis kutub 14 tahta al-mawdu' kabir. Dia pengarang ini disusun kitab dalam 14. Maksudnya daripada 14 buku ni dia menjadikan satu kitab je. Hebat tak? Kita pun macam tak terfikir macam mana hebatnya. Ernest Jennings. Okey. Dia kata daripada 14 kitab ni dia susun atas mawdu' kabirah. Dia susun bawah tajuk yang besar. Summa rataba tilkal mawdu'at ala harfil mu'jam. Kemudian dia susun mengikut huruf mu'jam. Misal as-salat. Contohnya salat fi harfis sad. Di dalam huruf sad. So senanglah, ya kan? So kalau awak nak cari hadis kamu dalam bab puasa, so awak cari dah saum kan? Okey, so huruf sad alif ba ta za jim sad. Okey, illa annahu i'timad fi tartibiha 'ala al-ha'iyatil kalimah la 'ala al-asliha al-mujarrad wa hadhihi al-mawdu'ah tashtamilu. Okey, tetapi dikata ada yang dia tak susun mengikut tartib ni lah. Contoh dia yang dalam bab-bab ni. Okey, al-masail kat-taubah wa du'a wa zakah wa syuhada wa salat wa taharah wa ashkhas ka Abi Daud ni, tapi kebanyakannya sangat mudahlah guna kitab ni. Okey, contoh ni ni adalah rumus. Wajib hafal ya. Wajib hafal. Kalau biasa kita pakai Bukhari ni betul tak? Tetapi dalam kitab Miftahul Kunuz ba dia pakai dua huruf ni. Kalau Muslim biasa kita pakai mim, kat sini dia pakai mim sin. Lepas tu biasa kita pakai badal. Sunan Abi Daud kat sini dia pakai biasa kita pakai dal je kan. Dan ni dia pakai badal. Tirmizi selalu kita pakai ta je, ni ta. Ibnu Majah samalah At-Tayalisi satu huruf. Bab ni bab, ni hadis, kaf ni kitab. Ni. Yang bawah ni yang tiga ni tak payah. Nah, ini tak payah hafal. Yang lain kena hafal. Ini kena hafal. Okey, rumus dia. Okey, ni dia punya contoh dia. Okey, sekejap ni Zazana. Awak take file jap. Take one. Zazana ambil video dia kejap, nak tunjuk kat kamu sebelum Zazana ajar kejap nak stop jap, Zazana ambil nak bagi video. Cari video dia.
Okey, saudara jumpa video sekejap. Tak ingat nak simpan kat mana itu video dia. Okey, dah jumpa dah. Okey, so saudara share. Sekejap saudara share video dia. Okey, kamu tengok, kamu dengar tak Sekejap. Nampak tak? Nampak. Okey. Lepas tu barulah kita cari pasal sahur kan, sebenarnya sahur ni selalunya dalam puasa. Okey, daripada tajuk ni yang warna merah tu boleh nampak itu adalah matan hadis kan, yang warna hitam pula dia adalah sahur ni lah rukun sendiri kan. So kita memang kena baca satu-satu matan ni kan, nak cari hadis yang kita nak. Okey, ini baru dah cari. Okey, contoh yang nasahar Pak Imam disebut baru. Okey, so dia dah bagi mim sin bada ta sin jim ya zai ha. So yang ni semua ni kita ketahui juga mim sin ni apa? Balik kepada rumus yang telah dinyatakan dalam okey, tadi kita dah tahu kan dalam kitab Nasahar dia dah bagi dah rumus dia. So kita rujuk pada surat depan, mim sin maksudnya Sahih Muslim. Okey, hadis tu ada kan. Badal ada Sunan Abi Daud. Lepas tu ada Tara Sunan At-Tirmizi. Lepas tu ada Sunan Nun Sin kan, Sunan Nasa'i dengan mim jim Sunan Ibnu Majah. Yang selebihnya tu ustazah tak suruh kita fokus pada Sunan saja. Okay, bila kita dah tahu mim sin Sahih Muslim, kita cari kat sini. Okay, Sahih Bukhari ada. Tengok Sahih Muslim. Okay, Sahih Muslim tadi dia kata kitab yang ke kitab 13. Okay, so kitab 13 Asiyah. Okay, so tunjuk dalam kitab asal Sahih Muslim dalam bab puasa. Sunan Abi Daud tak ada kat situ, masuk tak apa, kita cek 13. Selepasnya kita tengok At-Tirmizi. At-Tirmizi kitab yang ke-6 dekat. So asal juga. So dia tahu. Lepas tu Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i dekat sini dia kata kitab 22. Sunan Nasa'i kitab 22 Asiyah. Okey, sama bab puasa juga. Lepas tu Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah kitab yang ke-7. Okey, so kita dah cakap macam mana cara nak baca hadis tersebut ada mana. Okey, yang ni bila kita tengok ni mim sin ni kitab 13. Ni maksudnya rakam hadis nombor berapa? 45 dan 46. Badal ni kitab 14. Ba tu merujuk kepada bab 16 dan 17. Tara kitab 6 bab 17 dan 81. Nun sin kitab 22 bab 18, 19, 24 hingga 27. Mim jim Ibnu Majah kitab 7 bab 22. Oh, tadi kita tengok hadis tu ada ini kitab Muslim. Tak macam ni. Kita buka Muslim tadi dekat bab yang kita kan. Kita ini kita nampak kitab 13 kitab Siyam. Masih tulis 45 kan. Tengok 45. Okey, bab tadi sahur. Okey, 45. Ini sanad. Okey, dari An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahharu fa inna sahuri so inilah hadis yang kita cari. Jumpalah Sahih Muslim. Dan kita kena teruskan kaedah yang sama dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud yang kita jumpa.
Okey. Faham tak? Macam mana nak guna? Senang je kan? So, kalau antum boleh, Ustazah akan upload kitab tu hari ni, sekejap lagi. Lepas ni boleh buat terus lah. Cerita dia. Kan? Boleh siap terus hari ni. So, sampai nak sampai minggu depan pun boleh. Tak payah tunggu minggu minggu 11. Kan? Okey, so cara menggunakan kitab Miftahul Kunuz ni adalah yang paling mudah. Sebab tu Ustazah suruh kamu, kan ada yang kamu kena turut dua mesti kena pakai Miftahul Kunuz. Sebab itu sangat mudah. Dan juga menggunakan yang turut satu tu, awak nak guna kitab Miftahul Kunuz pun boleh. Tapi student selalu, Ustazah, saya tak jumpa hadis, saya tak tahu nak cari macam mana. Kan? So kalau nanti Ustazah share link, so kamu boleh tengok balik video tu dan awak boleh guna lepas ni untuk mencari kitab Miftahul Kunuz. Okey, so kita sambung balik sikit lagi daripada buku tadi. Ustazah nak habiskan Miftahul Kunuz ni. Sebab lepas ni nanti minggu depan Ustazah ajar bab lain. Habis Miftahul Kunuz ni kita habis belajar. Okey. Contoh dia, ini Ustazah guna hadis yang sama. Dia kata kaifiyat wal marahil takhrij. Dia kata kaifiyat dan marahil untuk kita mentakhrij menggunakan kitab ini. Dia kata tahdid, dia kata hadis tasahharu fa inna fi sahuri barakah la budda min ittiba' marahil al-atiyah. Contohnya hadis kita nak cari, ini hadisnya. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Maka tidak mesti kita mengikut langkah-langkah berikut. Okey, tahdid al-mawdu' al-'am. Mula-mula kita kena menentukan mawdu' yang umum. Lil hadis alladhi yadkhulu tahta al-mawdu' al-mustanbit al-khas. Sebelum kita nak dapat tajuk yang khas tu, kita kena tahu dulu mawdu' yang umum, yang allazi yadkhulu, yang dimasukkan bawah tajuk yang khas. Okey, yadkhulu tahta al-mawdu' al-'am lil hadis was-siyam. Jadi dapat kita simpulkan di sini tajuk yang boleh dimasukkan bahawa dalam tajuk tasahhar fa inna fi sahuri barakah ni adalah hadis tentang puasa. Okey, dapat Lepas tu lepas dah tahu, kita pun bukalah, ingat balik video tadi kan, kita pun bukalah bab puasa. Jadi kalau dia tak ada as-siyam, dia ada as-saum. Lebih kurang lah. Yang penting puasa bunyi dia. Kan? Istinbaj al-mawdu' al-khas lil hadis. Kemudian kita gunakan, kita sandarkan kepada mawdu' khas lil hadis. Al-mawdu' khas dia adalah kelebihan sahur. Sebab puasa ada banyak Ada puasa bulan Ramadan, puasa sunat, puasa hari Arafah ke apa kan. Tapi kita nak cerita puasa ni, puasa yang kelebihan sahur. So kita pun cari tentang kelebihan sahur dalam tu. Okey, sekejap. Lepas tu next page dia kata ثم البحث في المفاتيح عن الموضوع العام. Okey, kemudian kita bukalah rumus tersebut. Kan? Daripada mawdu' yang am tu. Summal bahas fil faqratul mutanawwi'ah 'anil mawdu' al-khas. Kemudian barulah kita kembali kepada mawdu' yang khas tu balik. Kan bila awak kemudian kena cari ni faqira'atuhu al-mutanawwi'ah. Maka kamu kena membaca di dalam rujukan yang pelbagai daripada mawdu' yang khas tadi. Kan tadi bila awak dah jumpa pasal sahur tu, dia ada macam-macam hadis kan. So kamu kena buka setiap satu ni tau. Macam contoh ni, mana dia kata saum kan. Okey, yang ni bermula saum. Kamu tengok dekat sini, jap depan dia. Kan bermula as-saum kat sini. Kan, lepas tu yang ni bila dia kata istinbat ni, dia kata asyakil mana sepatutnya dibagi. Dia akan keluar tasahharu ni, tara kitab ke apa hamim yang ni lah ni. Saya rasa dia terkat sekali. Kan yang ni dia tasahharu fa inna fi sahuri barakah ni. Okey, so apa tu namanya? So kamu kena buka rumus ni dulu. Okey, siapa rumus dia? Tara ni Tirmizi, kitab 6. Okey, rujuk balik dekat cover depan Sahih Miftahul Kunuz tu 6. Kitab 6 dia tulis apa? Bab puasa. Okey, cumanya yang ni bab 10. So kena pandai buka kitab Sahih Muslim, Jami' Tirmizi tu bab 10 bab apa? Selepas kitab tu. Okey, macam tadi Sahih Muslim dia bagi rakam hadis kan. So saya refer rakam hadis. Okey, so kena buka satu-satu. Jadi awak tengok betul tak matan hadis ni sebiji. Macam yang tadi, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. So kalau semua matan ni sama, maksudnya sunan sitah ni awak kena salin semualah. Semua sanad hadis ni kena salin. Lepas tu buatlah syajaratul asani. Tapi kalau hanya yang ni ada beza kalimah tu sah.
kan? Atau mungkin ditulis fa'inna fi sahuri ajar, pahala. Kan? So yang lain tak payah. Kalau perkataan tu lain tak payah, awak ambil perkataan yang sama sahaja. Okey, senang tak? Senang je kan? Okey, settle masalah. Okey, so yang ni dah masuk bab yang lain. Yang ni Ustazah akan terang minggu depan, insya-Allah. Ataupun secara laju je lah. Okey. So sebelum berakhirnya kelas lagi 7 minit. Ada apa-apa nak tanya? Kaunter pertanyaan dibuka. Kamu kan banyak nak tanya. WhatsApp tak sempat nak kelas satu. Banyak sangat. Ustazah tak terbaca WhatsApp. Berapa tau? Banyak sangat WhatsApp. Dah sekali tak baca semua. Baca betul penting. Ada 89 WhatsApp nak buka ni. Biarlah. Kena pula awak dah mesej lama-lama dah scroll tu nak kena scroll dari bawah. Kadang-kadang Ustazah scroll, Ustazah tengok. Jawab lah. Kan? Kadang-kadang tak jawab. Okey. Ustazah. Ya, siapa yang bertanya tu? Okey, Rafiz. Nak tanya, kalau untuk yang turun pertama tu hanya untuk hadis satu ke atau kedua-dua hadis sekali? Satu dan dua. Yang Ustazah tulis kat hari tu dia kata apa Ustazah tulis satu yang pertama satu Ustazah kata turut yang kedua je. Dia buka adik Ustazah tak ingat lah, banyak sangat dah pening Ustazah. Ustazah buka balik tugasan kan, rubrik kan. Rubrik Ustazah Mursyidah. Okey, jap buka balik. Okey, yang pertama tu takhrij an awal matan. Kalau yang kamu tengok dekat sini yang kita share. Okey. So kan dekat sini Ustazah dah tahdid. Dekat sini Ustazah dah dekat sini Ustazah dah tahdid. Untuk hadis yang kedua, matan hadis yang kedua, yang pertama mesti menggunakan awal matan hadis. Awal matan turuk yang kedua lah kan yang kamu guna. Lepas tu yang turuk yang kedua mesti menggunakan al-maudhu'. Kan? Al-maudhu' ni confirm ada lah. InsyaAllah ada. Tapi kalau andai kata kamu dah gunakan turuk awal matan ni tak ada, Ustazah akan nak kamu guna rawi al-a'la. Yang Ustazah akan ajar minggu lagi satu. Faham tak? Tapi kalau guna awal matan ada, okey, settle masalah. So awal matan ni kalau selalu student cakap, Ustazah saya tak jumpa lah hadis saya. Ustazah akan tanya, awak dah guna kitab apa? Dia mesti kena guna 3 kitab. Salah satulah Jami' Saghir, Maqasid Hasanah dengan juga Mawsu'ah Atraf. Ada 3 kitab, sebab itu Ustazah letak awal matan. Tapi kalau awak dah guna 3 kitab, Ustazah memang tak ada. Okey, kita akan guna Rawi al-A'la. Rawi al-A'la ni insya-Allah ada. Okey, boleh Faham? Okey, apa lagi soalan? Siapa yang angkat tangan? Faris Fitri. Dah buka mic dah. Okey, nak tanya apa? Sudah. Untuk hadis yang kedua, saya ada cari. Dia punya matan hadis yang Ustazah kasih Al-Kautsar fil Jannah. So saya cari kat dalam hadis, saya cari dalam Kutub Tis'ah. Tak jumpa apa. Ada dia punya yang nak sama Al-Kautsar An-Nahar fil Jannah. Jap, awak buat hadis yang kedua. Dah cari dah. So Ustazah kata awak tak boleh buat lagi. Awak belajar kitab tu hari ni. Awak kena pakai kitab Maudhu' dulu. Baru awak boleh pakai hadis tu kat mana. Cerita dia. Jadi kalau untuk yang kitab kedua tu tak boleh dalam Kutub Tis'ah tu saya dah boleh cari juga sebenarnya. Boleh. Maksudnya okey. Awak Al-Kautsar fil Jannah awak punya hadis kan. Okey, so sekarang ni awak buka Miftahul Kunuz terlebih dahulu. Awak tengok hadis dalam Miftahul Kunuz Al-Kautsar fil Jannah ni hadis dia dekat mana? Okey, lepas tu baru awak dah dapat awal matan hadis dia nanti kan. Awak lepaskan Miftahul Kunuz, dia akan beritahu dalam Kutub Tis'ah ke, Kutub Sittah ke, kat mana ada hadis tersebut. Saya nak Kutub Sittah je. Dia dah ada dekat mana, baru awak gunakan, awak dah dapat matan hadis yang penuh, lepas awak dapat guna Miftahul Kunuz, awak kena refer pada kitab asal kan. Contoh Jami' Tirmizi, contoh adik kamu Jami' Tirmizi dengan Sunan Sahih Muslim 2. Jadi awak kena buka kitab Sahih Muslim tu, awak akan dapat matan dia yang penuh. Mungkin Kautsar fil Jannah tu ada keratan hadis saja. Guna turuk yang kedua dulu, baru guna turuk yang pertama. Faham tak? Guna Miftahul Kunuz dulu, baru awak cari yang pertama tu. Sebabnya kita tak tahu lagi matan hadis tu apa.
Sebabnya untuk yang Ustazah, kenapa Ustazah kata hadis yang kenapa Ustazah kata untuk turut yang kedua ni apa namanya yang ni kan, yang Ustazah yang ni maudhu' ni mesti ada sebab semua hadis kamu Ustazah ambil daripada Miftahul. So semua hadis dalam ni. Jadi kamu kena guna yang ni dulu. Yang ni nombor 1. Awak dah dapat matan hadis dia, baru awak cari sini. Sini nombor 2. Nampak tak dia punya key kat situ? Okay, faham So kamu tadi dah terlalu advance. Patah balik. Okay? Okay, Ustazah. Okay. Okay. So, next lagi. Counter pertanyaan 2 minit. Ustazah nak tanya. Sila buka video kalau nak tanya tu. Alamak, tak apalah dah tanya Ustazah. Terus tak jadi tanya. Kenapa? Muhyiddin. Ya Allah. Mana wajah Muhyiddin nak tengok juga. Dia Ustazah kenal ni. Syed Abdullah Ustazah kenal. Halis Ilmi memang dah kenal dah. Rafiz memang kenal. Arifin Ustazah kenal sebab dia seorang pelajar bahasa Arab. Lepas tu Farid Fikri Ustazah kenal sebab dia hari tu naik motor. Kan? Nur Ain Ashikin Ustazah kenal. Muhammad Ilman ni Ustazah baru tengok hari ni. Kan? Hanis ni pun Ustazah kenal. Siapa lagi? Farah, Hidayat. Ada lah yang Ustazah kenal. Ada yang banyak Ustazah kenal Yang Ustazah kenal tu Ustazah kenal. Kamu nak Ramadan Ustazah kenal. Nabiha ni Ustazah kenal. Ustazah nampak. Dia siapa yang Ustazah nampak je? Siapa yang selalu online. Kan? Cik Ani ni dia tak gambar. Tapi kalau Ustazah tengok takut tercap. Okay, ya Allah, dah tak ada orang nak tanya dah. Okay, kaunter dia tutup lah macam tu. Kamu WhatsApp banyak bila suruh tanya tak nak. Dia cerita ni kadang-kadang WhatsApp ni tak terjawab. Kan, sampai Ustazah last kali Ustazah malas nak tanya, Ustazah buat voice note je. Okay, Syahid. Tengok muka baru ingat. Hari tu kamu ada tanya kan? Tu lah tu saya kata. Saya ingat muka nama Ustazah kurang sikit. Okay, nak tanya apa? Yang hadis pertama yang panjang tu kan, saya cakap masa tak macam saya jumpa yang dia kata ada 4, yang ada yang lepas tu Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Lepas tu saya buka kat kitab tu, saya jumpa dekat Bukhari je yang hadis tu, yang dekat Muslim, Nasai, Ibnu Majah tak jumpa. Kenapa tak jumpa? Saya pun tak tahu. Saya dah dekat Muslim pun saya dah buka dekat bahagian Iman surat 23. Lepas tu yang dia ada detail tu. Saya dah hantar yang saya kata kalau apa pun tetap kena hantar saya tak salah kan. Okay, Ustazah take note nama awak. Nanti Ustazah tengok. Kamu ni kadang-kadang salah cari hati cerita dia. Okay, nanti Ustazah tengok Syahid ni. Awak kena WhatsApp Ustazah sekali lagi kot untuk remind Ustazah. Okay. Itu bagus orang yang tanya macam ni. Kalau contoh kamu dah ni dah tapi Ustazah tak respon lagi. Okay, so Ustazah akan take note. Ni belajar ni bersungguh-sungguh ni nak tahu masalah hadis ni, ada banyak masalah ni. Okay. Awak WhatsApp ke awak hantar kerja? Hantar kerja. Dah WhatsApp lagi. Okay, so tak apa. Ustazah akan refer. Ustazah lebih prefer awak hantar dekat. Ustazah tak sempat tengok lagi sebab semalam baru kamu submit kan. So hari ni Ustazah tengok insyaAllah. Okay, Syahid Ustazah akan tengok Syahid dulu nanti. Okay, lagi? Apa lagi? Malu ke tanya tak jalan okay. Ya? Oh, Ustazah. Ya, Halis Ilmi. Ya Allah. Tanya lah. Ada. Tak nampak. Sila. Ya Allah. Halis Ilmi, kamu nak tanya apa? Ustazah. Ya, Ustazah ada di sini dah. Kenapa dia tak nampak saya Kamu nampak tak? Cuba reaction sikit. Dia sangkut Ustazah. Apa dia? Dia sangkut kot. Oh, dia yang sangkut. Ustazah yang sangkut. Ustazah ada kan? Okey, tengok semua. Ya, hello. Assalamualaikum. Kalau tak nanti kamu cakap kat Halis Ilmi. Saya buka mic semua hilang suara. Saya kata bila apa saya nak cakap Okey. Saya dapat hadis pertama Naha Rasulullah SAW tastaqbilul qiblah
bibaulin aw ghaib. Okey. Lepas tu bila saya memang banyak dalam kutub sita. Tapi macam mana susunan ayat itu tak sama. Macam mana Ustaz? Nak itu kira hadis ke ataupun bukan hadis ni. Kita dah ikut yang Ustazah bagi tu betul-betul matan dia. Okey. Sebab dalam hadis tu ada kadang ghaib tu depan, baulin tu belakang. So macam mana Ustaz? Okey, saya tak tahulah dia dengar ke tak kalau dia, sebab saya dah stop record dia tahu. Okey. Kalau dia tak dengar, kamu sampaikan untuk dia apa tu namanya. Okey, kalau siapa yang bila dia cari hadis, dia jumpa banyak sangat. Ustazah ada dalam 6 kutub sita. So yang pertama sekali Ustazah nak awak keluarkan, awak tengok semua sekali. Contoh guna munjam kan. Awak keluarkan, okey, Sahih Bukhari ada 2, awak tulis. Yang pertama kita apa, awak tulis. Lepas tu yang kedua Sahih Muslim, dalam kita apa, matan dia semua sampailah Sunan Ibnu Majah. Contoh kat situ ada 12 hadis. Okey, bila kamu dengar 12 hadis, takkanlah kamu nak tahu semua. Masa tu baru awak WhatsApp Ustazah ataupun awak hantar dalam laporan kerja kamu, Ustazah akan tengok. Ustazah kata, okey, untuk yang ni hanya pilih hadis yang sama yang macam Ustazah bagi. So secara automatik akan ada hadis yang kena buang. Daripada 12 tu mungkin tinggal 3 je. Yang tu yang faham tak? So andai kata di kalangan kamu ada masalah yang sama macam hadis tadi, dia kata dia jumpa dalam kutub sita banyak sangat, senaraikan dulu dan lampirkan dalam. So macam besok pun tutorial tak ada tau. Ustazah hanya minta kamu hantar lagi laporan lagi, tapi bukan besok lah, hantar pula next expired dia bulan hari Selasa. Ustazah akan semak lagi. Every week Ustazah akan semak gerak kerja kamu. So mungkin hari Jumaat kita akan online untuk semua. Kan? Apa tu namanya, kalau kamu ada masalah macam hari tu tutorial semua Ustazah on. Kan? Siapa yang nak tanya masalah Ustazah tak mengajar. Ustazah hanya buka counter pertanyaan je. So kamu boleh tanya sejam. Ustazah buka. Okey, apa masalah? Okey. So sebab tu pentingnya hantar every week punya tugasan. Jadi Ustazah okey. Student ni dia dah macam ni, progress dia macam ni, dia ada masalah ni. Ustazah boleh bantu. Tapi kalau kamu tak hantar, Ustazah tahu. Tiba-tiba okey, minggu depan submit full. Barulah kau bukan kabur. Okey, faham okey, so Ustazah rasa itu saja. Okay, insyaAllah nanti besok Ustazah akan buka dekat LMS tu apa tu namanya, untuk hantar assignment yang baru, maksudnya tugasan yang baru. So macam awak yang awak dah hantar semalam, hari Selasa last tu, contoh awak baru buat sikit, turut satu, hadis nombor 1 baru ada turut 1 dengan sikit dia punya syarah. Sekarang ni Ustazah nak suruh awak mestilah kena dah ada komplit sekurang-kurangnya turut 1, ataupun awak turut 1 awak tak usik, awak terus buat turut 2. Awak semangat sangat nak pakai kitab Miftah Ulum. Okey, boleh. Tapi ada pertambahan daripada yang lepas punya. Jangan dah sama saja submit tu. Kan, supaya Ustazah nampaklah progress kamu buat. Kalau Ustazah tak bantu kamu tak buat. Kan, dan Ustazah tak beri arahan untuk awak submit, awak tak submit. Cerita dia. Nanti Ustazah akan buka folder, sila hantar perkembangan tugasan takhrij hadis yang terkini. Kan. So dah boleh guna dah. Dua turut dah boleh guna dah. Okey? Boleh? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, ini kitab Miftahul Kunuz. Okey, untuk kitab Miftahul Kunuz ni pun kita akan pakai rumus. Kan, rumus yang digunakan dalam kitab ini. Okey, kalau dah tulis Bakhaw maksudnya Bukhari, Mim Sin, Muslim, Bada, Sunan Abi Daud dan semua ni. Yang ni semua ni kita kena ingat lah. Okey, contoh tadi kita tengok hadis ni kan, tasahharu fa inna fi sahur barakah. Okey, so bila kita baca hadis ni, kita kena kembalikan dia. Bila cerita pasal sahur, sahur ni cerita pasal hadis apa? Tentang apa? Tentang puasa. So, macam mana kita nak guna kitab ni? Kita kena cari tentang puasa, as-saum. Okey, so ni Ustazah dah cari. Okey, so kita tengok as-saum kan. Okey, saum. Okey, so kita nampak kat sini as-saum. Lepas tu barulah kita cari pasal sahur, kan, sebabnya sahur ni selalunya dalam bab puasa. Okey, daripada tajuk ni, yang warna merah tu kita boleh nampak itu adalah matan hadis, kan. Lepas tu yang warna hitam tu pula, yang warna hitam ni pula dia adalah simbol-simbol, inilah rumus-rumus yang diberikan. So kita memang kena baca satu-satu matan ni, kan, nak cari hadis yang kita nak. Okey, so ni saya dah cari. Okey, contoh yang ni yang kita jumpa. Tasahharu.
fa inna fi sahur barakah. Okay, so dia dah bagi mim sin, badal, tara, nun sin, mim jim, mim ya dengan zai, ha mim. Okay, so yang ni semua ni kita kena rujuk lah. Mim sin ni apa? Rujuk balik kepada rumus yang telah dinyatakan dalam awal-awal tadi. Okey, tadi kita dah tahu kan dekat kitab Tasahharu tu dia dah bagi dah rumus-rumus dia. So kita rujuk pada muka surat depan. Mim sin maksud dia Sahih Muslim. Okey, hadis tu ada kan. Badal ada Sunan Abi Daud. Lepas tu ada Tara Sunan At-Tirmizi. Lepas tu ada Sunan Nun sin kan, ada Sunan Nasa'i dengan mim jim Sunan Ibnu Majah. Yang selebihnya tu ustazah tak suruh sebab kita fokus pada Sunan Sittah sahaja. Okey, bila kita dah tahu mim sin ni Sahih Muslim, kita cari kat sini. Okey, ni Sahih Bukhari, okay, tak ada. Kita tengok Sahih Muslim. Okey, Sahih Muslim tadi dia kata kitab yang ke berapa? Kitab yang ke-13. Okey, so kitab ke-13 As-Siyam. Okey, so kita kena rujuk nanti dekat kitab asal Sahih Muslim dalam bab puasa. Sunan Abi Daud tak ada kat sini, dia terus masuk 21. So tak apa, nanti kita check nombor 13. Okey, selepasnya kita tengok At-Tirmizi. At-Tirmizi kitab yang ke-6 kita cakap tadi kan. So As-Sawm juga. So kita tahu. Lepas tu Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i dekat sini dia kata kitab 22. Sunan Nasa'i kitab 22 As-Siyam. Okey, sama bab puasa juga. Lepas tu Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah kitab yang ke-7. Okey. So kita dah jelas macam mana cara nak baca hadis tersebut ada di mana. Okey, yang ni bila kita tengok ni mim sin ni kitab 13, ha ni maksudnya rakam hadis nombor berapa? 45 dan 46. Badal ni kitab 14, ba tu merujuk kepada bab 16 dan 17. Tara kitab 6 bab 17 dan 81. Nun sin kitab 22 bab 18, 19, 24 hingga 27. Mim jim Ibnu Majah kitab 7 bab 22. So tadi kita tengok hadis tu ada dalam Sahih Muslim. So ni kitab Sahih Muslim kan, kitab matan hadis. So kita buka Sahih Muslim tadi dekat bab yang ke-13 kan, kitab yang ke-13. So ni Ustazah dah cari. Okey, ni so kita nampak kitab 13, kitab As-Siyam. Okey, lepas tu dia tulis 45 kan. So kita tengok 45. Okey, bab Fadlus Sahur. Fadlus Sahur. Okey, 45. Okey, ni sanad. Okey, dan ni an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Akhrajahu al-Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari pun ada juga. Okey, so inilah hadis yang kita cari. Jumpalah di Sahih Muslim. Dan kita kena teruskan kaedah yang sama dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud yang kita jumpa tadi. Okey.